Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurniaan dan inayahnya dapat kita bersama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keizinan dari segi masa serta lapangnya. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini Allah berikan kita redha serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada pengerusi masjid Parit Kasih Senggarang ya. Senggarang dan Haji Tuan Kuasa Masjid Parit Kasih. Ini juga merupakan kata pertama kali dah sampai sini rasanya. Saya pun lupa dah. Rasa macam pertama kali lah sampai ke Parit Kasih ni. Walaupun dah duduk dekat Batu Pahat ni lama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama diberi Muhammad Farizal bin Muhammad Shah. Berasal daripada air hitam Batu Pahat. Sekarang menetap di Seri Gading. Kini bertugas di Majlis Agama Islam Negeri Johor, daerah Batu Pahat, bahagian agihan zakat dan pengajian terakhir di Universiti Kebangsaan Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah saya punya kata pengkhususan pengajian ialah Al-Quran dan Sunnah, dan kebiasaannya kuliah takmil saya tafsir dan juga hadis lah. Fiqh ni belum lagi lah. Belum tahu, kita tak sentuh sebab bukan bidang saya. Saya tak berapa nak kata sentuh lah, bukan sebab bukan bidang saya. Tapi kalau orang tanya tu bolehlah saya tanya-tanyakan kepada sahabat-sahabat yang lebih pakar. Saya pun tak apa pakar mana pun, ngaji pun tak habis mana, ngaji pun ngaji dekat lokal saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah sama-samalah kita nak kata berkongsi tentang Al-Quran Karim yang merupakan salah satu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masuk pada bulan kelahiran junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah dapat kita bersua muka pada hari ini, dapat kita bermula dengan mengaji ataupun kita mengenali isi kandungan surah-surah di dalam Al-Quran Karim. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Rafi dia syorkan kepada saya untuk bermulanya pada surah ataupun juzuk Amma, surah Naba, surah An-Naba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah hari ini kita nak salam perkenalan dululah. Nak terus masuk nanti kan jam otaknya. Kita relax dululah, santai-santai dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah di dalam Al-Quran Karim ini Allah Subhanahu wa ta'ala banyak cabang dia punya orang kata pengajiannya. Ada ulum Quran, ada tafsir, ada manhaj Quran, banyak kita
apa kata belajar qiraah pun ada, belajar yang tentang isi apa pengajian tajwid pun ada, so banyak cabang. Dan saya rasa ayah-ayah pun di sini mahir tentang tajwid, tentang kata makhraj apa tu Al-Quranul Karim. Cuma di sini insya-Allah untuk pengisian di Masjid Parit Kasih ini kita masukkan tafsir. Bagaimana kita nak mengenali isi kandungan dalam surah itu. Kita bukan orang Arab, kita orang Ajam, kita orang luar. Tapi kita punya apa kata dialek kita, lidah kita ni lebih hebat daripada orang Arab. Sebab tu menang Haji Musabaqah. Sebab tu kita menang Haji Musabaqah yang baru-baru ni antara bangsa, alhamdulillah kita menang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka itu kata pengenalan untuk Al-Quranul Karim. Dan insya-Allah ayah-ayah, ibu-ibu ada ke? Ada ibu? Tak ada ayah-ayah, insya-Allah saya akan membawa kitab tafsir, iaitu salah satu tafsir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wabah Mustafa Al-Zuhaili. Tafsir Munir orang panggil. Dan dia ada dalam 16 jilid. 16 kitab. Banyak, panjang lah. Sebab dia rungkai apa bahasan dalam tu, masuk hadis dan sebagainya lah. Dan kitab Tafsir Munir ni antara kitab yang tersohor lah, yang dikarang oleh Dr. Wabah Zuhaili. Selain daripada itu, siapa-siapa ayah-ayah yang di sini, saya percaya di sini ada alim-alim, ada murabi-murabi, habaib yang hebat lagi daripada saya. Dan yang mengenali kalau tafsir selain dari Tafsir Munir ni, Dr. Wabah Zuhaili mengarang kitab Fiqh Al-Islami. Fiqh Al-Islami ini pun kata tersohor juga. Kemudian Fiqh Al-Islami wa adilatuha, kata fiqh perbandingan antara kata mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali dan sebagainya. Maka itu antaranya lah. Dan insya-Allah saya akan membawa kitab juzuk amma ini bermula dengan surah An-Naba ini dengan daripada karangan penulisan Dr. Wabah Az-Zuhaili, insya-Allah. Allahumma amin. Ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita nak kenal, sebelum kita nak masuk dalam surah atau kita mengaji surah ini, maka kita kena tahulah juzuk amma ni apa. Juzuk amma ni apa? Juzuk yang terakhir. Juzuk 3 yang ke-30. Juzuk yang ke-30 ada berapa surah dalam juzuk amma? Boleh teka? Siapa yang nak teka? Juzuk amma ada berapa surah? Ayah, rasa-rasa lah, teka-teka lah. Saya bagi cobaan. Yang pertama 37, yang kedua 35, yang ketiga 34. Cuba pilih lah, siapa yang boleh pilih. Teka-teki, tak ada kan? Tak ada yang jawab. Allah SWT. Okey, maka juzuk amma, ayah boleh teka? Ayah, berapa surah? 34. Sikit lagi. Maka juzuk amma ni ayah, dia ada 37 surah. 37 surah. Dan daripada 37 surah itu kita boleh ambil pendekatan ada 3 dalam surah tersebut ialah ayat madani. Ayat madaniyah. Maka baki tersebut 34 lah. 34 tu makiyah. Maka 34 surah selain daripada itu ialah madani. Maka kita boleh ingatlah dalam juzuk amma ini ada 37 surah, dan 30 surah itu terbaginya ada 34 surah makiyah dan 3
Bakinya itu ialah Madani. Yang kata wahyu yang turun di Madinah dan juga diturunkan di Makkahul Mukarramah. Dalam surah yang 3, surah apakah ia? Banyak soal lah Ustaz ni. Kita nak ni saya santai je. Yang belakang-belakang tu. Berapa 3 surah dalam surah Juz' Amma ini, 3-nya ayat Madani. Apakah surahnya? Okey. Surah yang pertama surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Yang kedua surah An-Nasr. Kemudian yang ketiga surah Al-Zalzalah. Boleh ingatlah. Boleh kita boleh ingat. 3 surah tu surah Madani, surah yang diturunkan di Madinah. Baki daripada tu ialah turun di Makkah. Maka surah An-Naba ini ialah surah Makkiyah. Surah Makkiyah, dan dia termasuk untuk kita ni cerita tentang hari akhirat, banyak ceritanya. Juz' Amma ni Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang hari kebangkitan, di mana hari kebangkitan itu tidak dipercayai oleh kaum musyrikin Mekah ketika itu. Dia tak nak percaya bagi bangkit apa, dah mati-matilah bangkit apa. Dia fikir gitu. Kita ni fikir ialah orang musyrik Mekah ketika itu dia menganut agama-agama. Ada yang sebahagiannya menganut agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Susul galuh daripada Nabi Ismail dan sebagainya. Tetapi kebanyakan mereka menganut agama berhala lah. Dikatakan lebih kurang 300 lebih berhala berada di dalam kota Mekah ketika itu. Banyak. Bukannya luar saja, dalam Kaabah pun ada juga berhala. Betapa nak katanya itulah agama mereka. Maka dalam di dalam Juz' Amma ini ada 547 ayat. 547 ayat. Maka 564 ayat. 564 ayat ini daripada Ustaz Amma Yatasa'alun sampailah dalam surah An-Nas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Al-Quran ini merupakan orang kata wahyu yang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga kena ambil pendekatan setiap ilmu yang kita pelajari. Kita juga kena ada salah silahnya pada periwayatannya, ada sanadnya yang tersendiri. Maka anugerahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni, alhamdulillah, syukur. Allah beri kita ni Islam, agama Islam, dan kita ni diajar oleh Rasulullah SAW, sahabat, para tabi'in, tabi'in, untuk kita ini sampailah alim ulama sehinggalah kepada anak-anak kita ni, untuk kita ini mewariskan Islam dari segi bentuk periwayatan ataupun sanad, bersanad. Al-Quran, contoh kita belajar ngaji Al-Quran. Kita ngaji Al-Quran, kita pun kena tahu sanadnya daripada mana, siapa yang menulis, dia ambil daripada kitab-kitab mana. Contoh macam kitab Tafsir Munir ini, Profesor Wahbah Zuhaili mengambil daripada beberapa kitab muktabar. Contohnya seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Apa tu tafsir Tabari? Tafsir yang antara tafsir yang pertama. Antara tafsir yang pertama.
Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari atau tafsir Tabari, kemudian diambil oleh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Imam As-Suyuti, kemudian Imam Al-Baghawi, kemudian Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Maka itu periwayatan dia bersanad sampailah kepada kita lah, sampai pada kita mengaji ni yang dibawa oleh Dr. Wabah Zuhaili. Masa dia dirungkai. Sama juga macam hadis. Hadis ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Tak semestinya hadis dhaif itu kita tak boleh guna. Kita boleh guna. Cumanya ada caranya kita guna. Kalau kita nak guna untuk disampaikan, untuk orang kata untuk kita bertambah amalan, dibolehkan. Sebab itu ada kitab Fadail Amal. Ini bukan kaleng-kaleng yang tulisnya. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ulama hadis, dia hafal ratusan hadis. Ada orang kata hadis dhaif nak bawa pakai, tak boleh itu. Kita kena hati-hati dengan cara pendekatan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ayat-ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah An-Naba ini Allah berikan kepada kita, Allah turunkan kepada kita ini untuk kita sama-sama merenung akan kehebatan Allah Subhanahu wa taala memaparkan perihal tentang hari kiamat yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan manusia, kebangkitan makhluk-makhluk yang lain, syaitan, iblis nanti pada hari akhirat. Dan di dalam surah An-Naba ini Allah menceritakan tentang kuasa-kuasa ataupun tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 di dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sentuh nanti. Dan kemudiannya pada ayat yang seterusnya, pada ayat yang ke 17 hingga ayat yang ke 20 lebih. Ayat berapa saya tak ingat. Saya tengok jangan. Pada ayat yang ke 20, 17 hingga ayat yang ke ayat 30, Allah ceritakan tentang bagaimana ciri-ciri hari kiamat itu datang. Cerita senang katanya juzuk amma ini Allah cerita pasal neraka, syurga, hari kiamat, hari kebangkitan, penyesalan. Itulah dia punya tema dia. Tema juzuk amma ni cerita tentang azab, cerita tentang kenikmatan syurga. Itu kebanyakannya. Itu tema tentang juzuk amma. Kemudian pada ayat yang last sekali, pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala, 31 hingga ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Kita lah insya-Allah, kitanya mendapat orang kata nilai hidayah itu. Hidayah ni milik Allah. Kita kena jaga baik-baik, ayah. Jangan sampai kita dah sampai akhir kita terkucil terkucil dok, masuklah kita kena ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena hati-hati, kita kena simpulkan keadaan kita. Adakah kita ini apa kata bertafakuh fiddin ini dengan niat kita yang macam mana? Kita nak kena ikhlas niat kita, kena hati kita kena ikhlas. Mudah-mudahan kita datang, walaupun sikit ilmu, walaupun kita dapat ilmu tu sikit, tapi kita sampaikan tu pada orang yang betul, orang yang selayaknya, orang yang hendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ganjaran yang terlalu banyak kepada kita. Kita pun tak tahu.
Sebab apa? Sebab segala amalan yang kita lakukan di dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita tak tahu mana satu yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Mana tahu, kita tak tahu saudara yang memberikan mikrofon kepada saya ni, mana tahu amalan itu yang Allah pilih. Ataupun ayah-ayah yang menyediakan air di depan ini untuk penceramah, itulah yang Allah pilih. Ataupun ayah-ayah yang membuka aircon, buka kipas, yang buka pintu masjid ini, itu yang Allah pilih. Kita tak tahu amalan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih. Tapi yang penting, perkara yang kita lakukan itu kenalah orang kata bersumberkan kepada kita ini, niat kita ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena, sebelum kita nak masuk ni kita kena niat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, baru kita dapat insya-Allah. Daripada kita tidur pun dapat pahala. Tertidurlah kan kita, aduh ustaz ni cakap tak apa-apalah, dia aku tidur kat belakang tu, tidur sedap, aircon lagi sedap, jarang tapi semua dah sekarang naik, walaupun kampung pun aircon juga kan. Kalau dulu lagi kipas, ya Allah, lagi musim jerebu pula ni, memang lena lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka niat ikhlas dalam setiap kitab yang tulis oleh para ulama, setiap kitab yang mereka tulis mesti ada hadis tentang innamal a'malu binniyat, mesti letak. Sebab itu kita ni pentingnya kena ada keikhlasan, insya-Allah. Allahumma amin. Bagaimana pendekatan kita nak membawa, macam mana Abdullah ibnu Abbas, iaitu anak saudaranya, sepupunya Rasulullah SAW, bagaimana ayahnya tu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma menyediakan anaknya untuk agama. Bagaimana Sayyidina Abbas ini, pamannya ataupun pakciknya Rasulullah SAW ini, yang adik-beradik kepada ayahandanya Rasulullah SAW, yang masuk Islam siapa? Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Maka yang terkenal yang mempunyai keilmuan ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Abdullah ibn Abbas lah anak kepada pakciknya Rasulullah SAW. Dia membawa bagaimana kita ni nak, macam mana sedikit lah selingan, macam mana kita ni nak membawa sebagai ayah, untuk kita ni, contoh kita tak ada masa, contoh ayah tak ada masa, sibuk kerja ataupun cari nafkah, nyawit ke, bawa lori ke dan sebagainya. Tapi kita nak menyediakan salah seorang daripada anak-anak kita ini sebagai preman, ataupun sebagai orang yang membawa agama. Kita sediakan anak kita untuk agama, yang dibuat oleh, seperti yang dibuat oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu kepada Ibnu Abbas, anaknya Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ni dia berangkat dah duduk dengan Rasulullah SAW, dah tinggal dengan Rasulullah SAW. Dan banyak periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Kerana apa? Kalau kita ini meletakkan agama kita untuk kita ini, orang kata penyelamat kita lah, senang kata. Kita tak tahu kita ni macam mana. Kita kerja penat-penat, tapi kita kena ada bagi satu seorang anak yang hafiz Quran, yang boleh hafiz hadis, yang boleh, orang kata, berjuang untuk agama. Kerana apa? Kerana anak
ataupun kita sendiri, anak yang kata memperjuangkan ataupun yang boleh mengendalikan agama ini, Allah Subhanahu wa taala akan pamerkan ia di hari akhirat. Macam kita kat dunia, anak kita dapat apa? Ijazah kedoktoran, PhD, bangga tak kita? Kita bangga. Kita bangga, kita war-warkan. Tapi kita war-warkan hanya sekeliling kita lah. Kampung kita lah contohnya, Pak Kasir ni, anak si Fulan baru lepas grade sebagai seorang doktor, doktor falsafah ataupun doktor bedah. Satu Pak Kasir kenal. Ataupun paling besar pun Batu Pahat contoh terkenal. Tetapi anak ataupun seseorang yang kata dia berikan anaknya untuk agama, Allah Subhanahu wa taala akan pamerkan di khalayak ramai di hari akhirat nanti, sebelum masuk syurga lagi. Oi, bangga gitu. Manusia semua akan mengenali kita. Sebab itulah apa kata istilah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu ialah gelaran kepada anak ayah yang memberikan anaknya untuk agama. Saya bawakan contoh itu kerana Ibnu Abbas merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai sanad yang paling banyak dalam periwayatan hadis dan juga Al-Quranul Karim. Tafsir, pakar tafsir. Pakar tafsir, pakar Al-Quranul Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ayah-ayah, secara umum sebelum kita nak masuk pada surah An-Naba ini, ruang lingkup tentang surah ini ialah tentang memperkukuhkan kewujudan hari kebangkitan yang berasaskan dari dalil Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Naba pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Maka pada ayat pertama hingga ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pertanyaan, penerangan mengenai hari kebangkitan, hari pembalasan. Satu perkataan, satu ayat ugutan kepada kaum musyrikin Mekah ketika itu yang tidak mahu mempercayai tentang hari kebangkitan. Dia tak percaya, payah orang ni. Orang yang susah. Orang yang tak nak dengar cakap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, segala Abu lah. Bukan cakap bukan nama Abu tak baik, tapi itulah Abu Lahab, itulah Abu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16, Allah memperlihatkan tentang dalil-dalil kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewujudkan wal jibala autada. Allah berikan, Allah jadikan kaki-kaki gunung sebagai pasak bumi. Kalaulah gunung tu tak ada pasak, kita tak nampak pasaknya. Orang kata apa namanya tu? Kalau bangunan tu apa namanya? Apa cucuk-cucuk tu apa? Piling. Payah benar. Piling. Bangunan tu ada piling. Tapi gunung-gunung pilingnya macam mana pula?
Tak nampak pilingnya. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak pilingnya, mana piling gunung ni? Tak ada. Apalagi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan wa khalaqnakum azwaja. Allah jadikan kita ini berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada semualah berpasang-pasangan. Tak adalah ketinggalan. Allah bagi. Start daripada Nabi Allah Adam AS sehinggalah kita ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala letakkan apa? Wa ja'alna naumakum subata. Allah berikan tempat rehat kepada kita. Allah sayang kita. Ni semua kita tempat rehat juga. Dan ni dekat masjid ni, ya Allah sedapnya. Lagilah ni kapet baru ni dah sini. Suraunya cantik, masjid yang cantik. Tempat rehat kita. Sambil-sambil kita zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengar ilmu. Tempat istirahat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah jadikan apa lagi? Wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam-malam itu perhiasan. Allah jadikan malam sebagai pakaian, libasa. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Maksudnya apa tu? Kita kena terangkan lagi lah. Ada sebab tu kita nak mempelajari apakah maksud tersurat dan tersirat yang kita boleh faham yang di dalam setiap kandungan Al-Quran. Jangan kita duduk baca je, tak apalah, baca pun baca lah, jangan sampai tak baca langsung. Ini kita baca dah sampai umur 60 tahun, kita duduk baca je, tapi tak faham maksud apa yang dalam kandungan Al-Quran. Antara sebab budak-budak muda ataupun anak-anak muda sekarang ini tertarik dengan agama-agama lain, contohnya macam agama Kristian, agama selain daripada agama Kristian, agama Yahudi ke agama Buddha dan sebagainya, sebab dia membaca apa kata terjemahan, terjem kitab tersebut. Dia baca kitab Injil, bagi kitab Injil bukannya bagi baca bahasanya betul, bahasa yang masa Nabi Isa AS tak jumpa dia. Dia bagi King George, dia bagi macam-macam lah, macam-macam versi. Versi Malaysia, versi Parit Kasih lain contoh. Versi Parit apa sulah? Lupa dah. Parit Sayang lain. Parit apa lagi? Parit Bengkok lain. Dekat Kampung Baru lain. Macam itu. Maaf cakap lah, macam itulah keadaannya. Tapi kita ni, alhamdulillah tu saya kata, Allah bagi jaga Hafzul Quran ini, Allah jaga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah berikan kepada kita ni, bukalah mana pun, tahun mana pun tetap sama juga. Yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah azan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka surah An-Naba ini tadi kita sambung kembali, selain daripada Allah membentangkan dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga memberikan kepada kita bahawasanya ada hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala putuskan hak seluruh makhluk, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Mana Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada ayat yang ke-20 nanti, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya hari keputusan adalah satu waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala pasti tetapkan. Maka kita sebagai orang yang beriman, maka kita sudah pastilah kita kena juga alhamdulillah bersedia akan keadaan tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengakhiri penerangan dalam surah An-Naba ini
iaitu tentang hari kiamat, permulaannya, dan memberikan amaran kepada orang-orang kafir yang ketika diturunkan surah An-Naba ini, asbab mereka itu bertanya-tanya. Mereka itu bertanya-tanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul dan rasul naik ke atas bukit. Sekarang ini bukitnya tempat istana Saud lah, istana apa orang kata sultan sekarang lah, itu istana putih tu. Nak bayangkan, tak boleh nak bayangkan juga ibu ayah ada yang dah pergi sana, boleh nampak tak, boleh dapat gambar dekat, kena lukis ni sebenarnya. Tapi tak ada kepentingan papan perang putih. Pada perang putih kita boleh tengok kat mana tempat lahirnya Rasulullah kan, ada kat martabah tu turun sikit kan. Maka tempat perkumpulan mereka itu, tempat perkumpulan orang musyrikin ini yang bertanya-tanya ni, ada satu tempat orang kata tempat ngeteh lah agaknya, tempat ngeteh mereka, tempat mereka mencaturkan bagaimana nak melupuskan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Tempatnya tu betul-betul di bawah bukit tersebut. Ada kalau dekat di situ nanti ada kawasan itulah dekat betul-betul berhadapan bukit itulah, bukit apa tempat istana itu. Dekat situ ada kawasan dia. Nak terangkan pun susah juga. Siapa yang pernah pergi tu insya-Allah lah boleh mendapat gambaran kat mana tempat mereka berkumpul. Nantilah insya-Allah akan datang nanti saya lukis lah nanti kat mana tempat je. Kat mana tapi saya lukis tak cantik ayah. Saya bukannya orang PSB. Allah SWT. Maka kesimpulannya surah ini Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan topik tentang hari kiamat dalam bentuk gambaran menakutkan hati-hati orang yang mendengar. Maksudnya surah An-Naba ini ialah satu surah yang pada permulaannya cerita tentang kebesaran Allah, kemudian tentang perkumpulan pada hari kiamat, dan last sekali nanti dalam akhir surah An-Naba cerita tentang pembalasan pada hari kiamat. Bagaimana sebenarnya Allah nak gambarkan kepada mereka rasa gerun. Kita jugalah kita kena rasa gerun akan gambaran-gambaran yang Allah nak berikan kepada kita ini. Kita ini alahai. Bukannya sekejap aja kita di sementara duduk sini kan. Duduk kat bumi ni sekejap aja. Kubur ayah-ayah kita lagi lama. Tahu? Ayah kita tinggal, contohlah dia hidup dalam 60 tahun kan. 60 tahun. Sekarang ini dah berapa tahun, contohlah dia meninggal tahun 50. Sekarang dah tahun 2023. Lagi lama. Di dalam tu daripada dia masih hidup. Itu nak kata ni. Hidupnya sementara saja. InsyaAllah ayah-ayah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk apa orang kata dia punya asbabun nuzul. Start daripada asbabun nuzul surah An-Naba, dan kita akan masuklah, kita akan ceritakan apa tentang surah An-Naba ini daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-40 dan insya-Allah. Ya Allahumma amin. Mohon maaf pengenalan ni, kalau salam pengenalan ni tak berapa nak macam best sangat kan. Kita pun baru-baru lagi. InsyaAllah lah pada pertemuan yang akan datang baru kita nak masuk tentang apa surah An-Naba. InsyaAllah. Allahumma amin. Ayat-ayat pun bolehlah juga buka-buka tafsir, buka-buka apa terjemah, nak cerita apa surah An-Naba ni. Boleh kata boleh ulang kaji dulu kan, barulah kata sedap sikit kan. Kalau saya terangkan nanti boleh faham macam ini ceritanya.
InsyaAllah Allahumma amin. Sebelum kita tawakufkan, kita sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.